confused, keliru, tak ada lepas. Hei. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman murid dalam topik sifat-sifat cahaya mata pelajaran sains. Melalui refleksi pengajaran guru, kami mendapati murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul dan menimbul kekeliruan dalam topik tersebut. Murid kekurangan motivasi dan kekurangan aktiviti hands-on. Dengan itu, guru sains berusaha menghasilkan sebuah bahan inovasi yang dinamakan kotak magic cahaya dengan berhasrat menangani masalah tersebut. Kumpulan sasaran kajian ini ialah murid-murid tahun 5 yang telah mempunyai pengalaman pembelajaran dalam topik sifat-sifat cahaya semasa tahun 4. Mereka terdiri daripada 2 orang lelaki dan 5 orang perempuan, antaranya seorang berbangsa Iban dan 6 berbangsa Cina. Kumpulan kami telah menggunakan 3 cara untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 5 dalam topik sifat-sifat cahaya, iaitu ujian pra, pemerhatian kelas dan temu bual. Melalui ujian pra, kami mendapati keputusan murid-murid tidak memuaskan. Ini dapat dibuktikan hanya 3 orang murid lulus, 4 orang murid gagal dalam lingkungan makar 16% hingga 52%. Dari segi pemerhatian kelas, kami mendapati murid kurang minat kerana kekurangan aktiviti hands-on. Selain itu, kami juga mengadakan temu bual dengan murid-murid. Kami mendapati murid suka memahami dan mengingati fakta sains. Bahan dan proses penghasilan kotak magic cahaya. Ini ialah pandangan depan kotak magic cahaya. Pandangan belakang kotak magic cahaya. Aksesori kotak magic cahaya. Ini ialah proses penghasilan. Kos penghasilan hanya 90 sen. Cara penggunaan kotak magic cahaya. Ini adalah bahan inovasi yang dihasilkan dan dinamakan dengan kotak magic cahaya. Ini adalah lubang pemerhatian. Ini adalah lubang sumber cahaya. Ini lubang atas. Ini adalah lubang tepi. Dan ini adalah lubang belakang. Lubang-lubang ini mempunyai peranan dan kegunaan masing-masing yang kita akan nampak dalam eksperimen seterusnya. Kotak berlubang sebaris. Ini adalah lubang belakang kotak magic. Saya akan pasangkan lampu solon dan salurkan menerusi lubang ini. Masukkan kotak sebaris. Perhatikan lampu dari lampu solon. Anda akan nampak lampu cahaya dari lampu solon. Sekarang saya alihkan kad ke kanan. Lampu tidak dapat diperhatikan lagi. Kesimpulannya, cahaya dari lampu solon hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang adalah sebaris. Ini menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Cermin diletakkan di sebelah sini. Lampu solon akan disalurkan melalui lubang tepi. Cahaya dari lampu solon ke atas cermin akan dipantulkan ke sebelah dinding sini. Ini adalah sinar pantulan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa cahaya boleh dipantulkan. Saya letakkan cermin di belakang kotak magic. Ini adalah tulisan ambulan yang terbalik. Saya masukkan melalui lubang tepi. Lampu solon dipasang dari lubang atas. Saya akan membuat pemerhatian melalui lubang pemerhatian. Tulisan ambulan telah menjadi normal. Ini adalah contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan dengan cermin pandang belakang dan cermin sisi kereta untuk menolong pemandu melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Yang berisi air. Saya masukkan botol ini dari lubang atas dan pasangkan lampu dari arah ini. Perhatikan keadaan dalam kotak. Itu adalah kesan pembiasan. Cahaya dibiaskan apabila melalui botol yang berisi air. Cahaya kemudian memancar keluar dari botol dalam pelbagai arah. Ini menyebabkan bahagian bawah botol kelihatan sebagai satu mantel bercahaya dalam kotak yang gelap ini. Ini adalah skrin. Saya masukkan di sini.
Ini adalah kad objek letak. Saya masukkan di sini dengan penjarakan 6 strip. Lampu solar saya akan pasang melalui sini dan membuat pemerhatian di sini. Tetapi saya sekarang buka supaya kita senang lihat. Okey. Bayang-bayang yang dihasilkan adalah besar. Sekarang saya masukkan kad objek di sini dengan penjarakan 3 strip. Saya pasangkan lampu sulon. Perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Saiz adalah lebih kecil. Simpulannya, jarak antara objek dan skrin serta jarak antara sumber cahaya dengan objek mempengaruhi saiz bayang-bayang. Adalah kad objek luksina. Ini adalah kad objek letak. Ini adalah kad objek luk cahaya. Dan ini adalah kad objek all-in-one dengan ketiga-tiga bahan dalam satu kad. Ini adalah kad objek luksina. Saya masukkan di celah ini. Saya pasang lampu sulon dan perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Tiada bayang-bayang terbentuk di skrin. Ini adalah kad objek luk cahaya. Saya masukkan di celah ini. Dan pasangkan lampu sulon dari depan. Perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Bayang-bayang adalah malap dan kurang jelas. Ini adalah kad objek letak. Saya masukkan di celah ini. Dan pasangkan lampu sulon dari depan. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil adalah jelas. Sekarang saya masukkan kad all-in-one. Bayang-bayang yang ternampak di situ adalah dari kad objek luksina. Dia ada bayang-bayang yang terbentuk. Bayang-bayang ini pula adalah malah dari kad objek luk cahaya. Dan bayang-bayang yang terakhir adalah dari kad objek lekap. Bayang-bayang yang terbentuk adalah jelas. Ini adalah polystyrene segi 3. Saya masukkan dari lubang tepi. Pasangkan lampu sulon dari sini. Buat pemerhatian ke atas bayang-bayang yang terbentuk. Sekarang saya akan cuba pusingkan stick polystyrene dan perhatikan bentuk-bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang menjadi tidak sama. Cuba perhatikan bentuk bayang-bayang di skrin. Bentuk dia adalah segi 3. Sekarang saya akan cuba ubahkan posisi lampu sulon dari atas sini. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil sekarang. Bentuk dia bertukar menjadi segi 4 panjang. Berdasarkan eksperimen ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa bentuk bayang-bayang berubah apabila kedudukan sumber cahaya atau orientasi objek berubah. Kami telah mengadakan pengajaran bersemuka dengan beberapa orang murid dan mengadakan PTPR secara WhatsApp. Ini adalah perbandingan markah dan grade murid sebelum dan selepas ujian pasca. Selepas rawatan, kelulusan murid adalah 100% berbanding dengan ujian pra hanya 42.9%. Ini menunjukkan peningkatan markah setiap murid selepas ujian pasca. Bilangan grade A ujian pasca adalah 3 orang murid iaitu 42.9% berbanding dengan ujian pra 0%. Ini menunjukkan bahawa bahan inovasi memberi impak positif yang begitu menakjubkan. Penilaian melalui pemerhatian kelas dan temu bual, kami mendapati 100% murid berasa berseronok belajar dengan menggunakan kotak magic cahaya. Ini kerana bahan inovasi ini membolehkan aktiviti hands-on dan mengurangkan masalah kekeliruan, kesukaran memahami dan kesukaran mengingati fakta sains. 这多功能盒子不但让我有机会做多个光刻实验，更提升我对光刻性原理的掌握。 Kotak magic cahaya boleh menangani masalah pembelajaran murid kerana ia bersifat all-in-one dengan merangkumi semua uji kaji sifat-sifat cahaya yang membantu murid menjawab soalan dengan betul. Ia juga bersifat hands-on. Melalui penerokaan kendiri, murid dapat memahami dan mengingati fakta sains dengan lebih mudah. Kotak yang bersifat misteri mampu merangsang naluri penyiasatan murid dan meningkatkan motivasi pembelajaran. Potensi kotak magic cahaya disebarluaskan. Dari segi kebolehlaksanaan, inovasi, kotak magic cahaya mesra pengguna. Ia tidak perlu kemahiran yang spesifik yang mempunyai kepelbagaian cara, malah ringan dan mesra alam. Dari segi keberkesanan pengajaran guru, kotak magic cahaya tidak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran dan masa. Ia juga jimat kos dan jimat masa. Pesanan
pembelajaran murid, kotak magic cahaya menarik minat murid. Ia berunsur misteri. Murid dapat melaksanakan aktiviti hands-on dan meningkatkan prestasi murid. Akhirnya, dari segi keberkesanan kos, kotak magic cahaya diperbuat daripada bahan buangan dengan kos yang rendah.